Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, cadangan inisiatif penjanaan ekonomi bagi penduduk kawasan Pulau Bruit. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, terima kasih Azam. Satu lagi inisiatif penjanaan ekonomi bagi penduduk setempat di kawasan Pulau Bruit iaitu melalui pertanian itu yang dicadangkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Somok berkata, ia juga merupakan hasrat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk melahirkan pertanian secara moden dan sebagainya. Tambahnya lagi, antara ekonomi utama di Pulau Bruit ini adalah bidang perikanan, namun tidak sentiasa penduduk akan turun ke laut mencari sumber pendapatan dan industri pertanian adalah pilihan yang seterusnya dalam menjaminkan sumber ekonomi keluarga dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach Program AgriCop di Dewan Kampung Betanak Daro semalam. Tambah Dato' Abdullah lagi, beliau mencadangkan pusat latihan pertanian dibangunkan di zon tengah Sarawak dalam usaha merancakkan lagi minat penduduk setempat ke arah itu, di mana terdapat banyak kawasan yang dikenal pasti berpotensi diusahakan sebagai taman pertanian ataupun agropark. Justru beliau turut mencadangkan beberapa inisiatif iaitu menubuhkan kumpulan jaringan tani di bawah Persatuan Nelayan Kawasan, Kelab Serikandi Tani melibatkan kaum wanita untuk pemprosesan pelbagai produk makanan tempatan, menubuhkan Kelab Tani Sekolah untuk menggalak minat para pelajar di sekolah dan menggalakkan para belia untuk mengikuti kursus pertanian dan kaedah tani terkini. Lebuh Raya Pen Borneo pakej laluan sematan Moyan sepanjang 95 km telah 98% siap. Menurut kenyataan media, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Perhini Sri Adenan memberitahu walaupun sudah hampir siap, namun pengguna jalan raya sama ada daripada penduduk sekitar atau dari luar dinasihatkan sentiasa berhati-hati di jalan raya, terutama yang melibatkan simpang dan pusingan patah balik, kerana banyak kemalangan yang berlaku adalah disebabkan oleh mereka yang mencuri laluan. Beliau memberitahu demikian semasa majlis simbolik pembukaan Jambatan Batang Kayan Baharu WPCO2 Lebuh Raya Pen Borneo di tapak Jambatan Batang Kayan Lundu semalam. Fasa 1 LPB di Sarawak iaitu pakej Teluk Melanu ke Sematan telah siap sepenuhnya pada Januari 2019 dan telah menyumbang kepada peningkatan ekonomi di kawasan sekitar, terutamanya kawasan Teluk Melanu dan Sematan yang menerima ribuan pengunjung daripada luar. Pembangunan usahawan khususnya di Sarawak akan terus dibantu oleh Majlis Amanah Rakyat MARA. Pengarahnya Razu Abdul Razak berkata, matlamat pihaknya untuk membantu dari segi pembangunan keusahawanan, pembiayaan perniagaan dan premis perniagaan di samping memastikan kesemua usahawan MARA di Sarawak jelas tentang wujudnya MARA. Jelasnya lagi, selain daripada penyediaan premis MARA yang sedia ada, termasuklah gerai-gerai, kilang-kilang, bazar MARA dan sebagainya, MARA turut membantu usahawan dari segi pembiayaan perniagaan kepada usahawan-usahawan yang layak. Pelbagai jenis skim pembiayaan disediakan sama ada perniagaan tersebut dari segi kontrak atau gerai makanan. Ianya ditawarkan kepada para usahawan yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan. Katanya, terdapat juga geran-geran tertentu yang boleh diberikan kepada usahawan seperti skim program pembangunan usahawan teknikal PUTEK di mana pembelian mesin teknikal akan diberikan geran sehingga 60% dan usahawan hanya perlu membayar 1% sebulan selama 60 bulan. Tambahnya lagi, dalam masa sama pihaknya turut menyediakan bantuan latihan keusahawanan kepada usahawan-usahawan yang memerlukan dari segi soft skill dan hard skill, terutama kepada usahawan di negeri ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan sijil pengiktirafan BES di Bazar MARA Sariki. Seramai 12 orang penyewa di Bazar MARA tersebut telah menerima sijil pengiktirafan BES yang bertujuan untuk memastikan para penyewa mengekalkan kualiti makanan dengan baik. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Sarawak Energy Berhad SEB menganjurkan bengkel pendidikan alam sekitar untuk guru penasihat Kelab Pencinta Alam Sekitar PALS peringkat Negeri Sarawak Siri 1 di Sibu.
Bengkel yang berlangsung bermula pada 19 hingga 20 Jun ini dihadiri oleh seramai 62 orang guru-guru penasihat Kelab PALS di bawah 19 pejabat pendidikan daerah PPD dari Kuching, Lundu, Bau, Padawan, Samarahan, Serian, Simunjan, Seri Aman, Lubuk Antu, Betong, Saratok, Maradong, Sarike, Kanowit, Mukah, Song, Kapit, Selangau dan Sibu. Perasiman bengkel telah disempurnakan oleh Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak, Jack Liam. Bengkel ini bertujuan untuk memantapkan kemahiran dan penyampaian pendidikan alam sekitar oleh guru penasihat Kelab PALS yang belum pernah mengikuti bengkel tersebut. Semenjak 2015, lebih daripada 700 orang guru penasihat Kelab PALS telah dilatih melalui bengkel ini. Bengkel ini meliputi pengenalan dan percubaan terhadap modul-modul alam sekitar NREB. Antara modul outdoor yang dilaksanakan pada bengkel ini adalah modul pengguna mesra alam, modul lalu lintas, modul hasil hutan, modul pencemaran di bandar dan plogging. Manakala bagi modul indoor pula adalah seperti The Great Twin, pemburu hakim harimau, ekosistem paya bakau dan nature tic-tac, kajian ekobrik dan modul amalan hijau. Selain itu, peserta turut didedahkan kepada modul melodi alam sekitar dan penghasilan barang dari bahan buangan. Bengkel ini juga memberi ruang untuk mendapatkan maklum balas dari guru-guru tentang pelaksanaan Kelab PALS di sekolah agar guru-guru ini berupaya merancang dan melaksanakan aktiviti alam sekitar dengan berkesan. Tidak hanya berkumandang di radio, penyampai Sarawak FM turun padang menyantuni golongan kurang berkemampuan di sekitar Kuching. Zulfitri Suhaili dari Bandar Baru Semariang yang kehilangan kaki kirinya tahun lepas antara yang dikunjungi pada program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR RTM kali ini. Kehilangan kaki kiri akibat kencing manis telah mengubah kehidupan Zulfitri yang sebelum ini aktif dengan pelbagai aktiviti sukan permotoran. Masuk ward malamnya lutut masuk OT room. Bila masuk OT room, doktor madah siapa potong sikit jari je, pasal potong 2 gigi jari. Pasal potong 2 gigi jari lah. Selepas saya dekat potong 2 gigi jari, 2 minggu lepas ya pergi dressing. Bila pergi dressing, tanya doktor apa hal bisa. Bila doktor tangga ada nanah terus pola lagi. Beliau yang mempunyai anak orang kurang upaya turut reda dengan ujian yang menimpanya. Malah optimis akan kembali berdiri selepas tubuhnya cukup sihat untuk dipasang kaki palsu. Zulfitri antara 3 penerima di Kuching yang menerima impak dari program Kami Sayang Sarawak FM. Penerbit program Uji Murni memberitahu pihaknya bukan sekadar menyantuni golongan susah tetapi juga yang ditimpa musibah. Kita tidak memilih begitu. Kita melihat bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan selepas sebelum ini mereka mungkin ialah aktif dalam apa juga aktiviti terutama sekali bersama dengan Sarawak FM dan kemudian apabila ditimpa musibah. Selain Zulfitri, RTM turut menyantuni Nafisah Bujang di Kampung Tabuan Dani yang menghidap penyakit buah pinggang dan pasangan adik-beradik warga emas Sharifah Jalihah Wan Tahir dan Sharifah Fatimah Wan Tahir di Telaga Air. Mereka menerima sumbangan barangan dapur bagi menyambut Aidiladha minggu depan. Polis Kota Semerahan telah mengenal pasti 4 suspek yang disyaki terlibat dengan kes buli melibatkan pelajar sekolah di Kota Semerahan. Ketua Polis Daerah Kota Semerahan DSP Brody Branca memaklumkan suspek yang merupakan pelajar lelaki telah dikenal pasti dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semerahan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tindakan patas pihak polis tersebut dibuat hasil laporan polis yang dibuat oleh mangsa seorang pelajar tingkatan 1 yang merupakan pelajar dari sekolah yang sama dengan suspek berkenaan. Kes pelajar tersebut dipukul di belakang blok kedai Taman Desa Permai pada 19 Jun turut tular di media sosial. Menerusi kenyataan media, DSP Brody mendedahkan kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan iaitu dengan sengaja menyebabkan cedera yang mana jika sabit kesalahan membawa hukuman penjara selama tempoh yang boleh sampai 1 tahun atau dengan denda yang boleh sampai RM2,000 atau kedua-duanya. Pihak pengurusan sekolah berkenaan telah dimaklumkan tentang kejadian tersebut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Vi langsung dari Sarawak.